warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nazri Amri Muhammad Baru salam seterusnya. Baik, insyaAllah kita pada pagi ini kita masih berada pada ayat yang paling panjang, yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Dan semua dah siap dengan Al-Quran masing-masing. Tolong ambil siap Al-Quran masing-masing dan kita akan baca. Dan jangan sekadar kita ikut bacaan daripada Nu'man Bashir Zairi, tapi kita baca dan kita ikut dengan bacaan Al-Quran, supaya kita punya sebutan kita sallallahu alaihi Muhammad lebih sempurna, lebih tepatlah. Jadi hari ini kita hanya akan baca satu ayat saja, ayat 282. Sebab ayat 282 ni ayat yang panjang, ayat yang panjang, satu muka surat. Jadi walaupun satu muka surat, tetapi sallallahu alaihi Muhammad walaupun satu ayat, tetapi panjangnya itu satu muka surat. Jadi tolong semua siap-siap dengan Al-Quran masing-masing. Surah Al-Baqarah ayat 282. Hari ini Ruqyah, kita akan sambung perbincangan kita ayat 282 surah Al-Baqarah, ayat yang panjang lebar cerita tentang hukum hutang. Okey, Quran sudah siap. InsyaAllah sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita ambil Quran, saya nak tuan-tuan yang masih belum, kalau belum share, saya harap kita dapat kongsikan video kita pada pagi ini supaya ramai orang boleh mengambil manfaat. Tambah-tambah pula perbincangan kita ni, perbincangan berkaitan dengan benda yang selalu kita duk buat, iaitulah hutang. Benda yang selalu orang kurang ambil berat, walhal Allah sangat mengambil berat. Amalan perkara yang akan menyebabkan seseorang itu susah ke akhirat. Jadi saya nak minta semua sahabat-sahabat, kalau tak keberatan
untuk kita kongsikan video ni supaya sahabat-sahabat kita di luar sana pun mendapat maklumat tentang perkara yang sangat penting ni yang nama dia hutang, insya-Allah. Jadi bolehlah salih Allah sama Pak Long nak balik Perlis pagi ni, bawa kereta elok. Bawa mentang-mentang dah buka apa? Dah buka balik Perlis selalu, subhanallah. Saya cuma sampaikan salam kepada sahabat-sahabat kita di Perlis. Okey, Ustaz Bashir. Ta'al, mai sini. Sikit. Senyum sikit. Sebek muka tu. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. ila ajalin musamma faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. wal yaktub bainakum ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وليتق الله ربه. ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله
indallah. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Okey, nak tengok tafsiran, nak tengok maksud dia. Terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah ataupun berjual beli yang secara tidak tunai, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah ada seorang penulis di antara kamu yang menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu memperincikan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu memperincikannya sendiri, maka hendaklah walinya memperincikannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, yakni di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka yakni boleh saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada para saksi yang sah yang ada, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi akan mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskan hutang itu untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya.
Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah satu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Surah kedua, yakni Al-Baqarah ayat ke-22. Baik, ayat ke-22 pula. Ayat ke-282. Pagi-pagi ni dia blur sikit. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang meluangkan masa pada setiap hari dengan azam kita untuk setiap hari kita membaca Al-Quran, yang kemudiannya kita akan mengambil satu ayat untuk kita membaca tafsirannya, supaya setiap hari dan sepanjang hari kita memulakan kehidupan kita dengan Al-Quran. Dan juga maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah satu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Surah kedua, yakni Al-Baqarah ayat ke-22. Baik, ayat ke-22 pula. Ayat ke-282. Pagi-pagi ni dia blur sikit. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang meluangkan masa pada setiap hari dengan azam kita untuk setiap hari kita membaca Al-Quran, yang kemudiannya kita akan mengambil satu ayat untuk kita membaca tafsirannya, supaya setiap hari dan sepanjang hari kita memulakan kehidupan kita dengan Al-Quran, dan juga kita berazam untuk kita mengkhatam Al-Quran dengan tafsiran. Jadi kalau kita miss satu ayat, miss satu ayat, kita miss. Jadi kalau boleh kita nak setiap hari kita akan kita bagi komitmen kita pada pagi 6.30 pagi untuk kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bagi apa? Kita mentadabbur Al-Quran. Mentadabbur Al-Quran. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih Hafsah, terima kasih Faziran, anak-anak Nazli, terima kasih adik 7464, Nur Azizah Sudin, Zakiah Taib, tim Kak Syah, alhamdulillah wa sallam wa marhaban bikum. Mali. Baik. Ayat yang mulia ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahawa daripada Abu Ibnu Syihab, dia berkata, Sa'id bin Musayyab menuturkan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar bahawa ayat Al-Quran terbaru di Arash ia adalah ayat Dain, yakni tentang hutan piutang. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan daripada Ibnu Abbas, dia berkata bahawa pada waktu turun ayat ini turun, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia, ni tengok apa Nabi SAW sebut tentang apabila turunnya ayat berkaitan dengan hutang ni. Apabila turunnya ayat berkaitan dengan hutang ni, apa yang Nabi SAW merespon? Bagi kita tengok. Nabi SAW menyebutkan hadis sahih, manusia yang paling pertama sekali adalah Adam alaihi salam. Ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya, kemudian mengeluarkan daripadanya keturunannya hingga hari kiamat, dan menampakkan seluruhnya di hadapannya. Jadi waktu Allah jadikan Nabi Adam dalam kisah ni, kisah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,
radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Dia kata, Nabi cerita Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah menzahirkan kepada Nabi Adam akan keseluruhan daripada zuriat keturunan dia, termasuk kita sekali ni, nampak kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Adam pun lalu melihat di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki yang bercahaya wajahnya. Dia pun bertanya, wahai Rabb, siapakah ini? Allah menjawab, ini adalah putramu Daud. Kata, ada seorang tu ramai-ramai saja semua ada wajah bercahaya. Ni siapa? Yang ni anakmu, nama dia Daud. Dia bertanya lagi, wahai Rabb, berapa umur yang ditetapkan untuknya? Allah menjawab, 60 tahun. Dia berkata, wahai Rabb, tambahkanlah umurnya. Allah menjawab, tidak, kecuali jika aku ambilkan daripada peruntukan umur kamu. Hadis Muhammad ayat 282. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu, dan umur yang ditetapkan untuk Adam ialah 1000 tahun. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambung lagi. Maka Allah pun menambah umur Nabi Daud 40 tahun yang diambil daripada umurnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu mencatatnya di dalam sebuah catatan dan menjadikan para malaikat sebagai saksinya. Clear? Faham dekat tu? Sambung. Ketika Adam menghadapi detik-detik kematiannya. Jadi daripada Nabi Adam umur dia 1000 tahun, ambil dah sedikit tu bagi pada anaknya dan pada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud asal umur 60 tahun, kemudian top up 40 tahun. 40 tahun ambil daripada Nabi Adam alaihissalam. So Nabi Adam tinggal berapa tahun? 960 tahun. Itulah kisahnya, lebih kurang kan. Jadi waktu Nabi Adam menghadapi detik-detik kematiannya dan maka dikatakan kepadanya, maka para malaikat maut pun sudah datang kepadanya. Dia berkata, umurku masih tersisa 40 tahun. Nabi Adam alaihissalam, dia kata, dia terlupa selepas 960 tahun kan. Dia kata, bila Nabi Adam main, teringat Allah sebut dia usia dan 1000 tahun. Lepas dia kata, tapi malaikat maut main dah. Dia kata, saya punya umur ada 40 tahun lagi. Dia kata, kalau itulah, saya masih tersisa 40 tahun. Maka dikatakan kepadanya, bukankah sudah kamu berikan kepada putramu Daud? Adam menyangkal, tidak. Maka Allah pun memperlihatkan bukti catatannya dan malaikat sebagai saksinya. Apa kaitannya dengan kisah hutang tadi ni? Tulis. Sebab sifat manusia ni apa? Lupa. Sifat manusia bukan saja. Tapi sifat manusia ni pelupa. Kita ni waktu ni ingatlah. Waktu ni ingat. Tapi kena dengan tempoh yang panjang, kena dengan kesibukan, kena dengan macam-macam, akhirnya apa jadi? Lupa. Sama macam kes yang saya ceritakan kemarin, cerita semalam. Susahlah nak kena buat translation kan. Kita kena buat, dia bawah tu dia panggil apa? Subtitle. Bahasa utara kepada bahasa Jawa. Jadi kalau tengok Sazali, saya teringat Jawa. Teringat soto. Sazali buat soto sedap. Kena buat lagi sekali. Kan? Soto kan dia buat kan? Buat kan? Tolong tengok kan? Tengok aja. Jadi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi kalau sebut kemarin tu fahamlah, yesterday. Kan cerita pasal dia bagi pinjam kepada seorang tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dan sampai mungkin ratusan ribu ataupun mungkin mencecah juta. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, tapi di hujung usia dia kata dia tak ada hutang. Sebab mungkin dia terlupa. Jadi sifat manusia. Maka Nabi SAW kaitkan kisah yang berlaku kepada Nabi Adam AS, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu dengan usia dia sendiri, yang dia sendiri serahkan kepada
Nabi Daud AS untuk menambah usia Nabi Daud AS, tetapi Allah tulis, para malaikat disaksikan oleh para malaikat, dan akhirnya dibentangkan kembali kepada Nabi Adam AS. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dibentangkan kembali kepada Nabi Adam AS bila Nabi Adam waktu dia nak meninggal, dia sebut, dia kata apa? Usia dia ada 40 tahun lagi. Cisia kata apa? Pasal hutang adik-beradik pun boleh putus hubungan. Betul lah, itu ujian. Sebab pahala yang Allah bagi juga besar, maka ujian dia juga besar. Baik, Allah menggenapkan umur Nabi Daud menjadi 100 tahun dan umur Adam menjadi 1000 tahun. Demikian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Yunus, daripada Abu Daud At-Tayalisi dan selainnya. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditetapkan, maka hendaklah kamu menulisnya. Ini perintah Allah lah. Zarina kata, Ustaz cakap sesuatu teringin pula pagi-pagi ni. Itu penting, dia panggil apa? Iklan yang berkesan. Iklan yang berkesan. Tenang, sallallahu alaihi Muhammad. Dia sebut tu tuan-tuan sekalian, ada yang puasa pun boleh buka puasa pagi ni. Kamu semangat nak puasa, sebut soto yang mesti terus buka puasa. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, ingatlah, ini merupakan perintah Allah, dan bila sebut perintah Allah, tolong ambil berat. Tolong ambil berat, sallallahu alaihi Muhammad. Bila perintah Allah, tolong kena ambil berat, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab dia perintah Allah. Allah perintah buat apa? Allah kata, wahai orang beriman, kalau kita sungguh meletakkan diri kita dan kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman, kena dengar perintah Allah ni dan kena buat perintah Allah ni. Allah kata apa? Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang telah ditetapkan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, faktubuh, tulislah. Tulis. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sempat lagi iklan. Terliok Ustaz. Kita cerita soto pula begini. Ini adalah petunjuk dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka bermuamalah dengan sistem tidak tunai, maka hendaklah mereka mencatatnya, kerana catatan itu lebih menjaga jumlah yang harus dibayarkan dan waktu pembayarannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di samping itu juga, ia lebih jelas bagi orang yang menjadi saksi muamalah tersebut. Kerana pasal apa Allah suruh tulis? Sebab yang pertama dia akan menjaga jumlah yang harus dibayar. Jadi kalau dia pinjam 1000, dia dekat tu dia akan menjadi bukti bahawa dia pinjam 1000. Boleh jadi tak orang yang bagi pinjam dengan tak ada tulis tu atas kepentingan diri dia atau atas lupa dia? Hang dulu pinjam kat aku, saya ingat aku 1,500 betul. Kawan tu kata apa? Saya hutang 1,000 je. Ni lah cari pasal. Dulu waktu pinjam, dia mula. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi macam tu. Bukan atas kepentingan diri dia, ataupun atas sallallahu alaihi Muhammad, lupa dia. Ataupun kepada pihak yang meminjam. Aku pinjam ke berapa dari itu? Tak ingat lah. Aku ingat-ingat dalam 400 ke tu, pandai ada diskaun 20%. Faham ni? Sallallahu alaihi atas kepentingan diri dia ataupun atas lupa. Maka dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi zalim kepada salah seorang. Boleh jadi zalim kepada, boleh jadi orang yang memberi hutang itu dizalimi, ataupun boleh jadi kepada orang yang meminjam itu dizalimi. Maka tujuan tulisan yang pertama ialah untuk menjaga jumlah. Yang kedua, tulisan itu juga untuk menjaga tempoh. Kak Jun kata, teringat Ustaz datang Singapura berusrah di rumah Kak Jun, kami sediakan mi soto. Kalau kata janji sebulan, sebulan lah. Kalau janji setahun, setahun lah. Sebab tu
Kita dengan bank tuan-tuan, kita boleh, oh subhanallah, dengan bank ni sign tu dia punya banyak. Mana ni lepas 1,0. Saya bukan setakat sign, setiap page initial. Kan Ustaz Ali Ahmad, setiap page tu initial ni. Nur Azam kata habis hari ni cerita soto je. Sekali-sekali. Pasal apa? Pasal tak mau ada, dia nak pastikan setiap page itu kita bersetuju dengan undang-undang dia tu. Tapi dengan kawan-kawan kita, tak apa kawan-kawan je Ustaz, tak apa kawan-kawan macam tu. Jadi kita tak adil. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, 2. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga apa ni? Yang ketiga tujuan dia supaya kita tidak menzalimi siapa? Si saksi itu. Saksi itu ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia. Itu hutang, pinjam hutang ni. Pinjam hutang berapa ni? Hutang RM823.50. Bila nak bayar ni? 3 tahun lagi. RM825.30. Siapa nak ingat tuan? Faham ni? Lepas tu bergaduh. Kau ni gaduh, kau ni kata, kau ni. Tak percaya tanya saksi tu. Saksi tu pun inilah saksi yang tidak berfungsi. Tak pasal-pasal saksi tu kena. Faham tak? Tak pasal-pasal saksi tu kena. Dia kata, lepas tu dia kata apa? Aku bukan nak mencampur itu hangpa panggil. Tengok Allah kata apa dalam ayat ni? Allah kata apa? Saksi jangan ngelak. Kan Allah sebut dalam Quran dalam ayat ni kan Allah sebut tu. Saksi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, apa dia kata apa? Ada apa ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila mereka dipanggil, dan jangan kau bosan menuliskan hutang tu pada. Dengar Allah kata, saksi jangan duk ngelak. Kita aku pula yang kena subhanallah, tak pasal-pasal lah tuan-tuan sekalian. Sebab tu untuk supaya kita tidak berlaku zalim kepada si pemberi hutang. Pemiutang kan dia panggil, pemberi hutang. Pemberi hutang dia panggil pemiutang. Lepas tu yang mengambil hutang dia panggil penghutang, piutang. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, dan juga subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Razimah kata apa, saya pun tukar nama penuh juga sebab ustaz juga bila saya mohon doa, ustaz tu cakap kalau tak nama penuh lebih elok. Itulah itu nama penuh bagus kan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan, dan juga kita berlaku adil kepada saksi. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Dan hal ini telah Allah ingatkan di akhir ayat, di mana Allah berfirman, "Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu." Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak, yakni menimbulkan keraguanmu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan daripada Ibnu Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas tentang firman-Nya. Mujahid ni tuan-tuan, dia merupakan ulama mufassirin. Ulama mufassirin. Tu. Sebab ada orang tanya, ustaz tu Mujahid mana tu? Ini adalah ulama mufassir hadis. Ada yang tanya tu, saya tolong jawab ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditetapkan, maka hendaklah kamu menulisnya. Dia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan transaksi jual beli salam, yakni dengan pesanan. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai batasan waktu yang tidak diketahui. Qatadah mengatakan daripada Abu Hasan Al-A'raj daripada Ibn Abbas, dia berkata, aku bersaksi bahawa jual beli salaf sampai satu batas waktu tertentu yang ada jaminannya dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah SWT. Kita memesan ataupun membeli sesuatu dengan tangguhan. Hutang lah tu, tangguhan bayaran. Beli sesuatu dengan tangguhan bayaran. Maka kena apa? Kena ada tulis. Tuan-tuan beli sesuatu, beli kereta dengan bayaran tertangguh, kena ada tulis. Tulis apa? Tulis hutang, tulis tempoh, dan ingat ada saksi. Betul kan? Kita sign agreement kat bank macam tu kan?
Siapa saksi tu? Siapa saksi? Tu pegawai tu jadi saksi, dia pun kena sign juga. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia membaca, ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma. Hai orang beriman, bila kamu melakukan hutang piutang untuk tempoh tertentu. Al-Bukhari disebutkan dalam kitab, dalam As-Sahihain. Bila disebut As-Sahihain, ini maksud dua kitab sahih. Apa dia dua kitab sahih ni? Apa dia dua kitab sahih ni? Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, pada waktu Nabi datang ke Madinah, penduduk di sana sudah terbiasa jual beli buah-buahan dengan cara memesan untuk jangka 2 atau 3 tahun. Maka Rasulullah bersabda, man salafa falyaslaf fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, barang siapa memesan, maka hendaklah dia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui, yakni oleh kedua-dua pihak. Maksudnya apa? Jumlahnya jelas, barangnya jelas. Dia kata apa? Aku tempah ni lah, tengoklah ada banyak mana waktu tu. Jadi tak clear, tak jelas. Dia kena ada jumlah yang tepat. Saya nak beli 2 biji, 5 biji, 10 biji, jelas. Nah, faham lah? Dia tak boleh macam tengoklah berapa yang ada waktu tu, macam tu. Tak clear. Sebab apa? Kalau dia nak beli direct tak apa, dia beli bagi duit. Tapi masalahnya dia dengan tertangguh, bayaran tertangguh. Dalam timbangan yang diketahui, yakni oleh kedua belah pihak, serta jangka waktu yang diketahui. Semua clear. Jumlahnya tepat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beratnya tepat, yakni berat dia akan jadi nilai harga. Berat dia jadi nilai harga. Kalau berat tak tahu, kita tengoklah berapa berat dia harga dia akan jadi fluctuate. Bila nak hutang, ingat, bila kita ada hutang, kita kena jelas. Jelas. Dia tak boleh benda yang tak jelas, tak boleh. Hutang mesti jelas. Beratnya berapa, sebab dia akan terkait dengan nilai. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, tempoh waktu. Namanya faktubuh, hendaklah kamu menuliskannya. Ini adalah perintah daripada Allah untuk mencatat agar akad hutang tersebut kuat dan terjaga. Jika dikatakan bahawa dalam As-Sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan sebuah riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, kami adalah umat yang ummi, yang tidak pandai menulis dan tidak pandai mengira. Bagaimana menggabungkan hadis ini dengan perintah untuk mencatat hutang seperti yang tercantum dalam ayat? Dia kata, Allah suruh tulis, tapi Nabi kata kami ni ummi, kami ni tak pandai menulis, tak pandai mengira. Lepas itu macam mana nak gabung atas perintah suruh tulis itu dengan Nabi SAW macam tu? Maka jawapannya, pada dasarnya hutang piutang ini tak perlu dicatat, kerana kitabullah telah Allah mudahkan untuk dihafal manusia. Begitu juga dengan sunnah Rasul, semuanya dihafal oleh Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang diperintahkan untuk dicatat adalah perkara-perkara kecil yang ada di tengah umat manusia. Mereka diperintahkan untuk mencatatkannya sebagai petunjuk darinya dan bukannya perintah wajib sebagaimana pendapat sebagian ulama. Ibnu Jurayj mengatakan, barang siapa berhutang, maka hendaklah dia mencatatkannya, dan barang siapa berjual beli, maka hendaklah jual belinya tersebut disaksikan oleh para saksi. Qatadah mengatakan, diceritakan kepada kami bahawa Abu Sulaiman Al-Muraishi adalah salah seorang daripada sahabat Ka'ab. Suatu hari dia mengatakan kepada teman-temannya, tahukah kamu perihal orang yang dizalimi ketika berdoa kepada orang yang dizalimi, yang berdoa kepada Allah tetapi doanya tidak dimakbulkan? Tuan-tuan ingat, sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang tidak ada hijab ialah doa orang yang dizalimi.
Tetapi ada orang yang kena zalim tapi doa dia tak makbul. Dia sepatutnya doa makbul, tapi dia ni dah kena zalim tapi doa dia tak makbul pula. Mari kita tengok Allah salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allah salli ala sayyidina Muhammad, teman-temannya pun berkata kepadanya, bagaimana boleh jadi demikian? Dia berkata, ia adalah seorang laki-laki yang mengadakan transaksi jual beli dengan bayaran tertangguh, tetapi dia tidak mengangkat orang lain jadi saksi dan tidak pula mencatatnya. Ingat, pasal apa? Perintah Allah. Dia beli barang, dia ambil sesuatu dengan bayaran tertangguh yang dengan hutang, tetapi tak ambil saksi dan tak tulis. Subhanallah. Ketika tiba masanya dia mengambil hartanya, orang yang berhutang pun mengingkarinya. Lalu dia berdoa kepada Allah, tapi sayangnya doanya tidak dikabulkan dikarenakan dia telah bermaksiat kepadanya. Abu Sa'id Asy-Sya'bi, Ar-Rabi' bin Anas, Al-Hasan, Ibnu Jurayj, Ibnu Zaid dan lainnya mengatakan perintah itu awalnya bersifat wajib, kemudian dinasahkan dengan firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi autumina amanatah. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah dipercayai itu menunaikan amanahnya, yakni hutangnya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 283 lepas pada ni. Dalil mengenai hal itu pula adalah sebuah hadis yang menyebutkan tentang syariat umat sebelum kita ditetapkan dalam syariat kita bahawa tidak diingkari tindakan tidak mencatat hutang dan tidak mengangkat saksi padanya. Nah, asalnya perintah untuk menulis ini hukumnya wajib. Kalau tak tulis, berdosa. Kemudian ada ayat yang mai selepas tu, ayat yang 283 lepas pada ni. Ayat ni menasahkan ayat tersebut dengan menjadikan sebagai menulis itu hukumnya sunat. Nah, sallallahu alaihi wasallam sunat. Tapi masalah dia apa? Lupa. Sebab tu jangan salahkan orang bila orang lupa nak bayar hutang kita bila kita tak tulis. Nah, saya cuma ya Allah, tak patut sungguh dia ni, ya Allah, dia apa ni buat zalim kat saya, Allah, dia pinjam duit saya waktu dia susah, hari tu saya tolong dia, ya Allah. Tapi lah ni dia buat senyap, dia buat tak ingat saya tanya, dia buat lupa, ya Allah, tolonglah ya Allah apa semua. Tolonglah bagi balik apa. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa macam pasal tak tulis. Tak tulis. Jangan salahkan orang bila orang lupa. Kita sendiri pun lupa kadang-kadang. Mungkin dia boleh jadi zalim kat kita. Dia aku hutang hang berapa tadi tu, tak ingat. Saya simat. Hari tu hang tulis hang apa ni, hang hutang, hang pinjam duit kat aku tu. Berapa ni aku nak pakai duit sangat-sangat ni? Bila masa aku hutang? Hari tu hang hutang aku semua. Tulis pun tak ada, saksi pun tak ada. Lepas tu jangan duk salahkan dia. Dia sungguh aku tak ingat sungguh. Hang ni lah kawan-kawan, macam ni lah. Allah mengatakan daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya baginda menyebutkan ada seorang laki-laki daripada Bani Israel yang meminta sebahagian lain yang bersama-sama Bani Israel juga untuk menghutanginya 1000 dinar. Maka orang yang hendak dihutang itu berkata, hadirkanlah beberapa orang untuk aku angkat menjadi saksi. Laki-laki tersebut berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu orang itu berkata, kalau begitu hadirkanlah orang yang sedia untuk menjamin. Lelaki itu berkata, cukuplah Allah sebagai penjamin. Oh, ni tawakal kuat ni. Orang itu berkata, kau benar. Lalu dia meminjamkan 1000 dinar yang akan dibayar pada waktu yang sudah ditentukan. Laki-laki yang meminjam wang itu kemudian pergi berlayar untuk suatu hajat. Setelah memenuhi hajatnya, dia pun mencari perahu lagi untuk menemui pemilik piutang kerana tempoh yang diberikan sudah pun hampir tiba. Namun dia tidak menemuinya. Tak ada satu perahu pun untuk dia balik. Maka dia pun mengambil sebuah kayu dan melubanginya, lalu memasukkan ke dalamnya wang 1000 dinar dan secarik kertas yang dikirimkan kepada pemiliknya. Lantas dia tutup kembali lubang kayu tersebut, kemudian dibawa ke laut dan berkata, ya Allah, engkau tentu tahu kalau aku pernah meminjam wang sebesar 1000 dinar kepada si fulan.
Lalu dia pun sallallahu alaihi Muhammad meminta kepada penjamin, lantas bukan. Lalu dia pun mana. Okey. Lalu dia kata orang tu bagi pinjam kat dia. Lalu dia kata apa tentang jaminan letak nama Allah sebagai penjamin dan sebagainya. Lalu aku pun sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari perahu dengan hal itu. Aku pun sudah berusaha untuk mencari perahu untuk menemuinya dengan bawah hutang yang telah dia berikan kepada aku, tapi aku tidak menemui satu perahu. Untuk itu aku titipkan wang ini yang ada di dalam kayu ini kepada kamu. Dalam satu riwayat cerita dia sebut la haula wala quwwata illa billah. Ini cerita dia ada orang yang dia sangat amanah dengan hutang dia. Dia tak ada siapa pun nak boleh jamin dia. Dia pergi jumpa orang tu, pinjam 1000 dinar untuk dia berniaga. 1000 dinar tuan-tuan. 1 dinar RM800. 1000 dinar 800,000 macam tu lah lebih kurang. Tuan-tuan saya sebut. Dia kata apa? Ni siapa nak jadi saksi ni? Allah jadi saksi. Siapa jadi penjamin ni? Allah jadi penjamin. Ni orang beriman sungguh-sungguh ni. Kita kata lagu tu telayan dia ustaz. Ustaz pinjam dia ustaz. Siapa boleh saksi tau? Hanya Allah yang jadi saksi. Allah kemai. Ustaz lain dah bu. Tuan-tuan, lalu subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni MS Zanawi kata, apakah kita berdosa jika tidak memberikan hutang kepada orang yang pernah berhutang pada kita sebelum ini tapi dia tak bayar? Tak berdosa. Bagi hutang tuan-tuan bukannya wajib. Bagi orang pinjam bukannya wajib. Kita boleh memilih. Tengok pada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kita yakin dia mampu untuk bayar balik, itu hak kita. Boleh kita bagi, tak bagi, tak apa. Tak berdosa pun. Faham tak? Cuma rasa macam salah. Dia tak berdosa. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia sungguh-sungguh waktu dia balik daripada pelayaran dia tu, dia nak balik, dia nak pergi jumpa untuk bayar balik 1000 dinar tu macam mana dia janji, tapi tengok bot tak ada perahu yang boleh bawa dia balik untuk dia berjumpa balik dengan tuan. Tahu apa dia buat? Dia ambil kayu satu, dia lubangkan kayu tersebut, dia letak duit 1000 dinar dekat dalam kayu tu, dia tutup, dia buah satu kertas untuk kawan tu. Dia bayar balik hutang. Dia siap doa, ya Allah kau tahu kan aku berhutang dengan orang ni, aku ni ikhtiar dah nak cari kayu, nak cari apa peru apa semua tapi tak ada apa semua. Dia limpak pergi dekat dalam laut. La haula wala quwwata illa billah. Dia kata la haula wala quwwata illa billah. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, pendek ceritalah. Ni panjang sangat, saya baca jelah. Salli ala sayyidina. Saya kata, lalu dia kata, dia pun tuan-tuan esoknya tu baru dia dapat perahu. Kemudian dia balik. Dia balik tuan-tuan, dia bawa spare RM1000 ni. Dia terus pergi jumpa dengan tuan yang bagi pinjam dekat dia 1000 dinar. Lalu dia sampai dekat tuan tu, dia kata, ni saya bawa balik 1000 dinar ni hutang yang saya pinjam itu. Dia kata, dah bayarlah kemarin. Bayar lagu mana? Dia kata, ni dah sampai kepada aku wang 1000 dinar ni yang kau letak kat dalam kayu. Sebab pasal apa? Allah tolong dia. Sebab tawakal dia sangat tinggi dan usaha dia untuk bayar hutang tersebut. Faham tak ni Ustaz siapa? Kita guna nama Allah tapi tak tunai janji banyak. Macam ni. Jangan lupa peluri rumah saya. InsyaAllah. InsyaAllah tu belum tentu. Orang Melayu biar insyaAllah. Walah dia berjanji dengan nama Allah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah saya nak tipu tuan-tuan, mereka hantar Allah subhanallah. Saya pun kena baru-baru ni. Guna nama saya. Hantar mesej kat kawan-kawan. Hantar mesej. Dia hantar pula kat Sazali, hantar kat Bat. Hantar. Assalamualaikum. Salam. Ni apa-apa dia kata apa? Apa-apa Syekh dia tu lah. Kan macam tu lah. Baik alhamdulillah. Ni siapa ni? Ni Ustaz Jafri ni. Malam pada sebelah rumah. Hantar kat isteri Bat, hantar kat Subhanallah Syekh, hantar kat kawan-kawan. Dia pun telefon. Hantar kat Abang Zamri. Hantar mesej. Dia pun telefon. Ustaz perlu duit ke? Saya perlu duit saya apa?
Tak ni ustaz hantar ni buat telefon lain semua. Tu scam. Dia siap kata kat situ tu, takkan tak percaya kot. Ni sampai hati saya ni dengan nama Allah zulim. Subhanallah, tuan-tuan, memang gitu ya. Faham tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi bila dia akhirnya dia jumpa orang tu dan dia kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tu kata dia telah pun dapat titipan daripadamu yang kau kirim daripada dalam sebuah kayu. Untuk itu pulanglah dan bawalah kembali wang sebuah dinar yang kamu bawa ni. Sanad hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada 7 tempat daripada jalur yang sahih dengan bahasa yang jelas, di mana dia mengatakan dan lain mengatakan, lalu dia menyebutkan hadis tersebut dikatakan pula bahawa meriwayatkan sebagainya daripada Abdullah bin Saleh, penulis kepada Abu Laits daripada Al-Laits. Baik, insya-Allah esok kita akan sambung lagi pada ayat berikut dia, pada sambungan daripada ayat ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada ayat yang sama 282 dalam paragraf yang berikutnya. Boleh kan? Wal yaktub bainakum kitabun bil adl, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama-sama kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Puan Harlini dapat sembuh dengan sempurna. Terima kasih kepada Kak Maliha, Rushita, Sharifah Salwa, Reha Arfa Nur Zulaini. Terima kasih Aulia Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Haji Tabat Pusat ini. Terima kasih Firdaus, terima kasih Murni, Bahaziah, Mawar Putih.